Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati-hati kami dan kaum kami. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa membuka pintu hati manusia. Allahumma a'inna ala talabil ilmi wal amali bihi wal istiqamati wal ikhlas. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha menambahkan ilmu agama kami. Kemudian berilah kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ini kita akan mulakan sama-sama membaca tafsir surah Yusuf pada juzuk yang ke-12. Surah Yusuf ada dalam juzuk yang ke-12. Kalau yang ada Quran, kita tengok, kita baca dulu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين Sadaqallahul azim. Kita baca pendek-pendek itu sebab ada sebahagian kita yang tak ada Al-Quran kat tangan tu. Walaupun ada yang dah hafal surah tu, tapi tak apalah. Kita baca pendek-pendek ada supaya kita dapat sama-sama pahala baca juga. Dimulai dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini ialah ayat-ayat kitab yang nyata. Sesungguhnya kami menurunkan kitab itu sebagai Al-Quran yang dibaca dengan bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Kami ceritakan kepadamu dengan sebaik-baik kisah yang dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, padahal sebelum datangnya wahyu itu engkau adalah daripada kalangan orang yang tidak mengetahui. Ketika Yusuf berkata kepada bapanya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari,
serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku. Bapanya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, kerana aku khawatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadapmu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Sadaqallahul azim. Surah yang kita baca pada malam ni nama dia surah Yusuf. Surah Yusuf. Orang Melayu kita baca surah Yusuf ni bila? Nak dapat anak comel. Masa mengandung tu baca surah Yusuf supaya dapat baby boy comel, cantik, handsome. Lepas tu anak tu umur 7, 8, 10 tahun tak ajar solat pun, baca surah Yusuf. Ulama sebut surah Yusuf ini sangat baik dibaca oleh orang yang sedang ada masalah, orang yang serabut kepala dia, serabut kat tempat kerja banyak masalah, serabut nak cari isteri, nak cari suami, serabut dalam urusan dengan jiran, serabut masalah keluarga. Ada ulama mencadangkan surah ini sangat baik dibaca, tapi bukan dalam konteks ambil berkat surah, bukan, tapi membaca surah dengan memahami surah ini. Kenapa? Kenapa begitu? Baca dengan memahami, sebab surah ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni surah yang turun bila? Surah yang turun pada zaman Mekah. Zaman Mekah ni zaman macam mana Islam? Zaman Mekah, masa ayat ni di surah ini diturunkan ialah pada zaman orang Islam sedikit. Orang Islam kena boikot, orang Islam kena tindas, orang Islam kena ganggu, kena tekan, kena kutuk. Jadi masa zaman ni para sahabat ni agak tertekan, para sahabat agak terganggu. Pilih Islam, nak Islam, tapi banyak masalah, tekanan yang banyak. Nah, kalau secara orang panggil secara bukan intisari, orang panggil apa, secara keseluruhan kisah ni, kita pun tahu kisah ni. Nabi Yusuf mimpi, kemudian Nabi Yusuf kena khianat adik-beradik dia, buang dalam telaga, jadi anak angkat. Lepas tu mak angkat morak dia, lepas tu masuk penjara, keluar penjara, jadi Menteri Keuangan. Adik-beradik datang minta maaf balik. Habis yang cerita dia. Selesai dah tafsir kita malam ni. Boleh balik. Itulah kisah dia secara overall. Sebenarnya kisah Nabi Yusuf ni adalah kisah perjalanan hidup. Perjalanan hidup manusia. Kena khianat adik-beradik, jual, kena fitnah, masuk penjara, duduk dalam rumah menteri, jadi menteri. Orang yang ada masalah, bila dia baca surah Yusuf ni, baca dengan maksud apa? Baca dengan makna dia tengok makna surah perjalanan Nabi Yusuf. Jadi dia fikir, diri aku ni hari ni ada masalah. Nabi Yusuf pun pernah lalui masalah, lalui akhirnya syarat yang penting dekat dengan Allah, ujungnya dia akan happy ending. Jadi bila ayat ni turun di Mekah, para sahabat Nabi yang rasa serabut, yang rasa tertekan, yang rasa susah hati, yang rasa banyaknya masalah, bila dia baca kisah Nabi Yusuf, ini akan menghiburkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat yang menyebut surah Yusuf ni turun selepas Abu Talib dan Khadijah meninggal. Siapa dia Abu Talib dan Khadijah? Apa peranan Abu Talib dan Khadijah? Abu Talib ni bapa saudara Nabi yang banyak duduk cover Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak berdakwah orang Mekah nak ganggu, mereka tak ganggu sebab
hormat pada Abu Talib. Jadi orang yang defend Nabi, nak berdakwah, tiba-tiba bila Abu Talib meninggal, lepas Abu Talib meninggal, Khadijah pula meninggal. Khadijah ni isteri yang support Nabi dari segi keuangan, dari segi moral. Khadijah meninggal juga. Ada riwayat sebut surah Yusuf ni turun selepas kematian dua orang. Jadi bila mati dua orang ni, jadi Nabi sebagai manusia sedih lah. Orang yang duk bertahan dia selama ni meninggal. Maknanya dia macam mana selepas ni Abu Talib tak ada. Khadijah yang duduk support kat dalam rumah, mental, keuangan, meninggal. Susah hati tak? Sebagai manusia ada perasaan tersebut. Turun ayat surah ayat-ayat surah Yusuf ni. Bila sahabat baca, oh tengok Nabi Yusuf pun lalui susah sekejap, senang, susah, masalah. Akhir sekali Allah Ta'ala akan tolong. Dalam suasana inilah surah Yusuf diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah ada ulama kata, orang-orang yang ada masalah, tak tenang hidup, baca surah Yusuf. Baca dengan erti kata apa? Tengok mana lah. Jangan baca saja kita tak faham. Tak apalah baca ayat ni. Macam ayat apa tu? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ayat tu ayat surah At-Talaq. Tapi saya pun dah puas berkaji dari mana perkataan Sri Bulina. Ayat tu pun sekali ada dipanggil untuk program halaqah di Bismillah. Kalau tuan-tuan tarik dalam YouTube pun ada ayat Sri Bulina. Dia kata saya dah cari dalam kitab tafsir, kitab hadis, tak jumpa perkataan ayat Sri Bulina. Jadi kita bolehlah nak panggil ayat kat ATM pun boleh. Lebih banyak pada Sri Bulina lagi. Sebenarnya ayat itu amat, memang orang yang beramal dengan ayat itu murah rezeki. Orang yang beramal dengan ayat itu Allah Ta'ala bagi jalan keluar, tak ada masalah. Tapi beramalnya macam mana? Macam mana? Tanpa di dinding jabat, ada pun tanpa dekat restoran, dekat tempat kaunter nak bayar tu tanpa. Bukan begitu cara beramal yang boleh jadi murah rezeki. Beramal dengan ayat itu dengan makna, beramal dengan makna ayat dan tuntutan ayat. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa pada Allah. Makna nak beramal macam mana? Bertakwa. Allah Ta'ala bagi jalan keluar, Allah bagi rezeki. Macam surah Yusuf ni juga. Bila ada ulama kata, bila kita orang yang ada masalah, orang yang rasa serabut, tak tenang hati, masalah anak-anak, masalah suami, masalah isteri, masalah tempat kerja, masalah jiran, masalah kawan-kawan, oh banyaknya masalah, baca surah Yusuf dengan makna teliti, makna kisah Yusuf ini, barulah kita nampak, oh masalah Yusuf pun hadapi masalah. Saya ada seorang sahabat yang baru masuk Islam, India. Alhamdulillah, saya dapat dengan dia, bagi Quran sebiji. Bagi Quran ni sebenarnya masa dia tak masuk lagi pun, masa dia berminat nak masuk Islam, dia bagi Quran. Dia kata dia ni keluarga dia tinggalkan dia, adik-beradik tak peduli dia, hidup dia susah, berseorangan. Kita pun pergi rapat dengan dia, bagi kasih sayang sikit, kawan, tanya khabar dan sebagainya. Bagi Quran, saya kata cuba kamu baca kisah Yusuf. Dia tak pandai lah baca Quran, tapi cuba baca makna kisah Yusuf. Kita duduk kat rumah ni, SMS kat dia, buka Quran, buka surat sekian-sekian, baca. Oh dia pun baca. Ustaz, best lah kisah Yusuf. Dia kena khianat adik-adik dia pun buang, I pun adik-beradik pun buang. Dia pernah ada fitnah, dia pernah ada masalah, kena tipu, I pun pernah kena tipu. Tapi you tengok kisah Yusuf ni dekat dengan Allah, tak putus dengan Allah. Akhirnya apa berlaku? Allah Ta'ala tolong di akhir. Dia pun baca. Gitu juga kita pada hari ini. Kadang-kadang kat tempat kerja orang khianat, kadang-kadang berniaga kena tipu, kadang-kadang ahli keluarga bergaduh, adik-beradik sendiri pun ada, kena khianat di ahli keluarga sendiri pun ada. Baca kisah Yusuf, kita pun tiru. Moga-moga kita boleh tenang hati, bukan sekadar baca, tetapi mengambil iktibar dari makna kisah Yusuf. Nabi Yusuf ni adalah seorang Nabi yang disebut namanya dalam Quran 27 kali. Kalau kita baca bilang, Nabi Yusuf disebut namanya 27 kali. 25 kali dalam surah ni, dalam surah Yusuf 25 kali. Lepas tu sekali lagi ada dalam surah Al-An'am
ayat 84, dan sekali lagi dalam surah Ghafir ayat 34. Dalam surah Yusuf berapa kali disebut nama dia? 25. Dalam surah Al-An'am sekali, ayat nombor berapa? 84. Dalam surah Ghafir sebut sekali lagi, ayat nombor, tak ingat dah, ni kena pergi kita kursi. 34. Ulama sampai macam tu sekali mereka mengkaji detail, cek satu-satu bilang dalam Quran. Ni saya sebut ni bukan saya bilang pun. Bukan saya pandai, bukan saya bilang, tapi yang ulama sebut. Wa dzukira ismu Yusuf fil Quran 27 marrah. Disebut nama Yusuf dalam Quran 27 kali. Dan kisah Nabi Yusuf inilah satu-satunya Nabi yang Allah cerita kisahnya dalam satu surah komplit. Daripada awal surah, kisah dia sampai habis surah, habis cerita dia. Itu 25 kali tu. Adapun Nabi-Nabi lain, Allah Ta'ala cerita dalam banyak tempat. Nabi Musa dalam surah ni, dalam surah ni, dalam surah ni. Nabi Ibrahim dalam surah ni, dalam surah ni, dalam surah ni, ya, banyak tempat. Nabi Nuh ada dalam surah Nuh, ada dalam surah ni. Nabi Hud ada banyak tempat. Tapi Nabi Yusuf hanya ada dalam satu surah saja. Dari awal sehinggalah ke hujung surah itu selesai kisah Nabi Yusuf seorang. Imam Qurtubi menyebut, Imam Qurtubi kata, sebab apa? Nabi-Nabi lain Allah letak berasingan dalam Quran. Sebab inilah salah satu bentuk mukjizat kehebatan Quran. Bila orang nak condemn, bila orang nak kata apalah dalam Quran ni Nabi-Nabi banyak tempat. Kenapa kisah-kisah Nabi banyak tempat? Walau bagaimanapun dalam banyak tempat ini masih lagi memberi maklumat yang lengkap. Tapi ada juga yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran kisah Nabi yang satu tempat, mana dalam satu surah. Pelbagai Quran. Poin ini ialah pelbagai. Ada yang dalam satu surah komplit, ada yang dalam banyak tempat. Itu yang disebut oleh Imam Qurtubi. Bahkan kalau dalam tafsir fi Zilalil Quran pula, Syekh Qutub menjawab persoalan, kenapa surah Yusuf ini diletak dalam satu surah? Sebabnya ialah permulaan surah ini Nabi Yusuf bermimpi. Mimpi apa tadi? Mimpi tengok anak bulan. Mimpi tengok ada sebelah bintang ataupun planet sujud, matahari, bulan sujud kan. Jadi sebelah 12 13. Kata Syekh Qutub, kisah hidup Nabi Yusuf yang ada dalam Quran adalah tafsiran pada mimpi di awal cerita. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala letakkan dalam satu surah. Sebab apa? Sebab menafsirkan mimpi. Kalaulah duduk berasingan, macam mana nak tafsir, orang panggil rentetan kepada tafsiran mimpi di awal kisah ini. Okey. Kemudian Nabi Yusuf ni dari segi keturunan ni keturunan yang hebat. Al-Karim, Rasulullah sebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Al-Karim Ibnul Karim Al-Karim, apa maksud Al-Karim? Yang mulia. Al-Karim maksudnya seorang yang mulia. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Nabi letak 4. Saya bimbang agak buat 4-4 ni. Baru ni dalam kuliah kita duduk tegang pun saya pun tak ingat dah, tapi sebut 4 gini. Ada orang dia ambil gambar, dia masuk dalam Facebook. Dia kata, ustaz berkata dekat gambar gini, untungnya kita orang lelaki boleh kahwin 4. Kata baik. Ni pun sahabat-sahabat sendiri kat kan. Kita benda lain gini kan. Bahaya Facebook. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari sebut 4. Al-Karim maksud dia apa? Al-Karim tadi mulia kan. Al-Karim
Ibnul Karim. Ibnul Karim. Ibnul Karim. Mulia. Bin mulia. Bin mulia. Bin mulia. Siapa? Siapa ni? Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Inilah keturunan yang hebat. Boleh ingat kan? Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ini salilul anbiya. Ini keturunan para nabi ni. Hebat keturunan Nabi Yusuf ni. Satu hari ada orang datang nak pergi jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab. Nak pergi jumpa Sayyidina Umar. Lalu dia minta izin nak masuk. Jadi orang kat luar tu tanya, kamu siapa? Dia kata, ana ibnul akhyar. Aku ni anak orang baik-baik. Aku ni anak orang keturunan mulia. Lalu orang yang jaga kat pintu tu bagi tahu Sayyidina Umar. Yang datang nak jumpa tu dia kata dia ni anak orang mulia-mulia semua. Sayyidina Umar kata, bagi masuklah. Bila kawan tu masuk, Sayyidina Umar kata, kamu siapa? Adakah kamu Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim? Laki tu kata, tidak, aku bukan Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Dan kamu siapa? Aku anak orang yang mulia, kata laki tu. Sayyidina Umar kata, kamu siapa? Lalu laki tadi sebut nama dia, dia sebut ayah dia, dia sebut atuk dia, sebut atuk ayah dia, toki dia, tok nyang dia. Semua ayah, atuk ayah dia tu semuanya nama-nama yang hebat pada zaman jahiliah. Silap dah sebut depan nama Sayyidina Umar. Dia bilang nama ayah atuk dia tu keturunan yang jahat-jahat, yang orang besar, orang hebat zaman jahiliah. Dia kata dia anak ibnul akhyar, aku anak orang baik-baik. Kata Sayyidina Umar, anta ibnul ashrar. Anta ibnul ashrar. Ashrar ni makna orang jahat-jahat. Dan walaupun sebut nama ayah atuk, tapi semuanya tokoh-tokoh zaman jahiliah. Ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak dia, kisah Sayyidina Umar. Menjadi dalil menguatkan lagi istilah yang disebut Nabi Yusuf ini mulia bin mulia bin mulia bin mulia. Tidak salah berbangga dengan keturunan yang mulia untuk mencontohi keturunan yang mulia. Tapi kalau asyik bangga dengan keturunan, atuk saya dulu ulama. Duk cerita atuk dia ulama, atuk dia ni seorang orang yang murah hati. Duk cerita tentang atuk. Atuk ulama, dah kamu cucu macam mana? Ular dalam semak. Ada orang yang macam tu, duk bangga keturunan ni, tapi perangai dia tak elok. Boleh berbangga dengan keturunan untuk mencontohi, untuk beri semangat pada anak-anak, boleh. Tetapi kalau berbangga, duduk dengan orang apa asyik cerita keturunan, saya keturunan tu, saya keturunan ni, itu masalah. Ya, Nabi Yusuf sendiri dia tak pernah berbangga dengan keturunan, tetapi orang lain yang tolong declare, ni keturunan yang hebat, mulia, anak kepada yang mulia, anak kepada yang mulia, anak kepada yang mulia. Itu Yusuf alaihissalam. Dan keadaan surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedemikian. Bila sahabat baca, Yusuf ni asalnya kampung dia di Palestin. Ya. Kemudian dia dibuang dalam telaga, dia dibawa halau ke Mesir. Di Mesir sanalah dia membesar dan nasib dia berubah ketika di Mesir. Lalu bila sahabat baca ini adalah isyarat awal daripada Allah supaya para sahabat bersedia dari segi mental, kemungkinan akan hijrah. Nabi Yusuf asal kampung ni, tetapi dia Allah Taala susun kehidupan dia, akhirnya dia berpindah, dan di sana tempat dia Allah Ta'ala bagi jalan keluar terhadap masalah dia. Jadi para sahabat baca kisah-kisah ni, jadi mereka bila ada perintah hijrah, mereka dah bersedia. Sebab mereka telah ditarbiyah oleh surah Yusuf alaihissalam, dan mereka telah baca kisah Yusuf ini. Kemudian
kita baca, kita mula tengok ayat ini. Ada juga ulama yang menyebut kisah Yusuf ini minas sijni ilal qasri. Minas sijni ilal qasri, apa dia maksudnya? Dan asalnya dia duduk dalam penjara, tapi akhirnya dia menjadi pemerintah. Sebab itulah ada ulama yang menyebut tarbiyah Yusufiyah. Tarbiyah Yusuf maknanya kerana Islam, kerana menyampaikan agama akan melalui tarbiyah yang dilalui oleh Yusuf ini masuk penjara. Belum Allah Ta'ala bawa dia akhirnya ke dalam istana pemerintah Mesir sendiri. Ini yang dilalui oleh Nabi Yusuf AS. Dan ada para sahabat mengikut Rasulullah SAW yang ditahan, yang diseksa. Akhirnya bersama-sama Rasulullah dalam pemerintahan di Madinah selepas peristiwa hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra dalam tafsiran, dalam kitab-kitab tafsir dia akan sebut bahawa Alif Lam Ra bagaimana tafsir di awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Alif Lam Ra ini dipanggil huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Apa dia huruf? Huruf muqatta'ah. Apa boleh dengar tak? Boleh dengar? Macam mana? Boleh Jadi yang di hadapan surah-surah ni Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin, Taha, Nun, ini dipanggil huruf muqatta'ah. Huruf yang di permulaan surah ini. Apa makna huruf-huruf ni? Tafsiran yang paling tepat apa dia? Wallahu a'lam. Ada yang cuba menafsirkan, macam kita baca masa kita tafsir Yasin dulu awal-awal, ada yang cuba tafsirkan Yasin dengan makna Ya Insan, ada yang cuba tafsirkan Yasin dengan makna Ya Muhammad, nama Nabi Muhammad. Tetapi kata para ulama tafsir, huruf-huruf di hadapan Quran ini yang paling tepat kita nak pegang apa maksud dia? Wallahu a'lam. Maksudnya kita tidak tahu maksudnya. Itu adalah rahsia Allah. Dan ini salah satu lagi bentuk mukjizat Quran. Orang Arab dengar perkataan macam ni, orang Arab yang pakar dengan sastra-sastra Arab, bila huruf-huruf muqatta'ah ni mereka blank. Mereka tak boleh nak menyanyi, rasa terlalu pelik apa yang dimulakan setengah surah. Dan ia juga adalah salah satu bentuk menarik perhatian bagi orang Arab. Alif Lam Ra. Apa dia? Alif Lam Mim. Salah satu di jalbil iltifat, istilah dipanggil, untuk menarik perhatian, untuk mendengar cerita seterusnya daripada selepas ayat tu. Itu Alif Lam Ra. Ini mat apa ni? Mat apa? Mat rempit. Mat rempit kenal lah. Mak lazim harfi mukhaffaf. Dia mak lazim huruf dan dia khafif, ringan. Tak apalah tu tajwid tu. Tilka ayatul kitabil mubin. Itu dia ayat-ayat daripada kitab, yakni Al-Quran yang sangat jelas. Yang sangat jelas. Kisah-kisah Nabi masa zaman Mekah, kisah-kisah Nabi ni ada, tetapi berterabur. Kisah Nabi ni, Nabi Yunus, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Yusuf, ada orang dengar. Tapi mana satu cerita susunan macam tentang Luqmanul Hakim. Luqman, orang Arab sebut Luqman tahu ni orang cerdik, tapi mana satu cerita yang betul. Nabi Yusuf ada cerita tentang Nabi Nuh ada, tapi masing-masing tak jelas. Sebab antara sumber ketika itu ialah daripada Bible, daripada Old Testament, New Testament, daripada kitab Injil yang telah diselewengkan daripada jadi tak jelas. Tapi tilka ayatul kitabil mubin, ini ayat Quran yang sangat jelas, akan perjelaskan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Ini kelebihan bahasa Arab. Bahasa Arab, tuan boleh cakap Arab dalam syurga nanti.
Orang cakap Arab je duduk dalam syurga. Ustaz, kita tak ada cakap Arab ni tak boleh masuk syurga ke? Salah satu bentuk gurauan yang benar, kan? Dan tak boleh cakap Arab. Duduk orang dalam syurga yang cakap Arab saja, sebab ahli syurga bahasanya adalah bahasa Arab. Dah ustaz, saya bahasa Arab saya pandai Assalamualaikum Bismillah je. Macam mana saya nak masuk syurga dulu? Orang yang masuk syurga, orang yang mukmin, orang yang taat pada Allah, orang yang masuk ke syurga nanti walaupun dia tak pandai bahasa Arab, dia automatically boleh bahasa Arab lah. Dan tak semestinya orang pandai bahasa Arab boleh masuk syurga. Abu Lahab pandai bahasa Arab, Abu Jahal pandai bahasa Arab, neraka juga. Rasulullah sebut Abu Jahal neraka. Allah Ta'ala sebut Abu Lahab sayasla naran zata lahab, masuk neraka, pandai bahasa Arab. Tetapi kalau di dunia kita bersungguh untuk belajar bahasa Al-Quran, niat kita belajar bahasa Al-Quran, jangan pula kata dah kalau gitu ustaz tak apalah, bahasa Arab tak penting, kita masuk syurga pun kita boleh cakap Arab. Jadi tidak sedemikian. Bahasa Arab masih lagi di ranking yang nombor 1, sebab ia adalah bahasa Al-Quran. Yang kedua kalau ikut mazhab Ustaz Azhar, kata bahasa Terengganu lah. Yang kedua tu tak, wallahu alam. Tapi yang pastinya bahasa Arab ada kelebihan nak bandingkan dengan bahasa-bahasa lain. Nak bandingkan dengan bahasa lain, bahasa Arab special. Orang yang kata ustaz, saya nak cuba belajar bahasa Arab sebab dia bahasa Quran, maka dia belajar bahasa Arab itu dapat pahala dah. Oh payah ustaz belajar bahasa Arab ni, susah nak belajar sangat. Saya cukuplah saya belajar Al-Quran je lah. Yang penting saya nak ustaz, umur saya sekarang 52, Quran baru Iqra 6. Dengar penting bahasa Arab. Mana yang kena saya dahulukan? Belajar Quran ke belajar bahasa Arab? Mana lebih aula? Mana lebih utama? Quran lah lebih utama. Kita belajar Quran lah lebih utama, kan? Belajar Quran, boleh dah baca Quran, boleh dah baca sendiri, alhamdulillah. Ustaz, saya pun rasa nak belajarlah sikit basic bahasa Arab, supaya kalau baca Quran nanti saya nampak sikit dah baca Quran, ada basic bahasa Arab, lagilah nampak. Itu dapat pahala insya-Allah, ya. Ustaz, saya rasa payah nak belajar bahasa Arab. Saya rasa nak belajar Quran, nak belajar tafsir. Itu lagi apa? Itu lagi baik, kan? Kalau dia ni nak belajar bahasa Arab, tafsir, orang mengajar kuliah-kuliah tafsir, dia tak nak pergi. Tafsir tak penting, aku nak belajar bahasa Arab lagi. Itu silap. Tapi seorang yang dah boleh baca Quran, dia belajar tafsir, juga dia nak perkemahkan, nak belajar sedikit basic bahasa Arab, itu adalah sangat baik. Sebab bahasa Arab tetap bahasa yang terpilih. Ini bukan ta'assub Arab, tetapi kerana kelebihan inilah bahasa Al-Quran. Dan sebenarnya bahasa Arab sekarang yang ada di tanah Arab sekarang, di negara-negara Arab, bahasa Arab di negara-negara Arab sekarang bertahan kerana adanya Al-Quran sebenarnya. Sebab kita pergi ke Mesir, dia punya lahjah dia lain. Kita pergi ke Suria, slang, logat dia lain. Kita pergi ke Lebanon, lagilah lain. Kita pergi ke negeri Yaman sendiri, dia punya logat dia lain. Tapi di mana yang menyatukan Arab ni? Bahasa Al-Quran. Dia panggil manual ataupun rujukan nak kembali kepada bahasa asas, bahasa Quran. Sebab itulah antara perancangan golongan sekular di tanah Arab, antara perancangan mereka meng-highlightkan, mempopularkan bahasa Arab lahjah. Bahasa Arab yang yang ikut tempat masing-masing. Ini dipopularkan. Kalau Lebanon, snowman, bahasa dia. Kalau Suria dengan bahasa dia, Mesir dengan bahasa dia. Media-media golongan sekular yang membenci Islam, mereka sangat mengangkat dan mempopularkan bahasa Arab pasar. Tapi yang sedikit sedihlah, ada bukan semua, tapi ada segelintir sahabat-sahabat kita bila pergi ke negara Arab,
begitu berbangga bila pandai cakap bahasa Arab. Bila pergi negeri Arab ni, dia berbangga dia boleh cakap bahasa logat negeri itu dulu. Sedangkan yang lebih utama ialah fushah. Bahasa fushah, bahasa Arab baku, itulah bahasa Al-Quran. Dan salah satu daripada 10 pesanan Imam Hasan Al-Banna yang menggerakkan gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, antara 10 wasiat Hasan Al-Banna menggalakkan pengikut-pengikut Ikhwanul Muslimin ni, bila daripada tahun 1927 dulu Hasan Al-Banna sebut dah pada pengikut Ikhwan, hidupkan bahasa Arab baku, cakap dengan bahasa Arab yang standard, bahasa Arab yang utama. Sebab tu pernah saya ke Mesir tahun 2001 dulu, pergi sekejap je lah, pergi 2 minggu, bukan pergi belajar, pergi ada program. Masa tu saya dari Yaman. Bila kita bercakap Arab fushah ni, bila bercakap Arab ikut grammar, ada orang Arab yang perlekeh. Dia kata, kamu baca Quran ke? Kamu baca Quran ke? Bila kita cakap bahasa baku lah, bahasa grammar yang betul. Sebab ditanam pada orang Arab berbangga dengan bahasa logat. Sedangkan tak salah sebenarnya, memang tak perlu kita duduk tempat negeri dia, kita belajar bahasa pasar dia, supaya kita nak beli barang pun tak kena tipu, kita nak berkomunikasi pun tak kena tipu. Betul, memang saya pun belajar boleh sikit-sikit bahasa pasar ni. Tetapi yang lebih utama lagi ialah bahasa Arab yang fushah. Sebab Quran turun, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, moga-moga kamu berfikir, kamu gunakan akal untuk berfikir. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Allahu akbar. Kami ceritakan kepada kamu sebaik-baik kisah. Ini perkara yang penting. Dalam Al-Quran ada banyak kisah. Dalam Quran ada banyak kisah. Dan salah satu kaedah mendidik yang sangat berkesan ialah dengan cerita. Nak membentuk pemikiran manusia, cerita-cerita sangat-sangat membentuk pemikiran manusia. Orang tengok cerita Bollywood, tengok cerita Hollywood, tengok cerita Koreawood sana, keenam nak membentuk pemikiran, Anak-anak yang selalu tengok kartun yang asyik gaduh lawan je, dia akan jadi ganas, dia jadi lawan. Remaja yang banyak tengok cerita Hollywood, Bollywood, Koreawood, Greenwood semua ni, cinta, dia banyak tengok cerita bercinta, dia akan terpengaruh pemikiran. Yang banyak tengok cerita perang, bunuh, gaduh, dia akan jadi ganas. Sebab tu orang tua kita bedtime stories dia dulu cerita apa? Sak kancing. Cerita-cerita yang perangai membentuk pemikiran sebenarnya. Cerita sangat berkesan dalam nak menyampaikan mesej. Nak sedih, cerita. Nak lucu, cerita. Nak buat kelakar, cerita. Nak naikkan semangat, cerita. Al-Quran sebaik-baik kisah ada dalam tu. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Sebab tu nak cari cerita, galilah dalam Al-Quran. Bacalah kisah-kisah Al-Quran ini pada anak-anak. Orang cari cerita Harry Potter buat bedtime story kat anak-anak. Sekarang ni alhamdulillah ada syarikat-syarikat buku, syarikat penerbitan yang bukukan kisah-kisah Quran, kisah-kisah para sahabat. Ini sebaik-baik cerita untuk kita tanam dalam pemikiran anak-anak. Berkesan cerita. Bagi satu contoh. Ada seorang cikgu. Dia suruh para pelajar dia tulis satu cerita, satu karangan. Okey, pelajar-pelajar, saya nak awak buat satu cerita. Kalau Allah Ta'ala bagi ke awak peluang,
nak jadi sesuatu, awak nak jadi apa? Pilih satu je. Awak nak jadi apa? Pilih satu je. Dan awak buat karangan nak jadi apa dan sebabnya. Nak jadi motosikal ke, nak jadi kereta ke, nak jadi kamera ke, nak jadi telefon ke, nak jadi kipas ke, nak jadi aircon ke. Awak nak jadi apa? Awak buat karangan, saya nak jadi lampu, saya nak jadi kipas. Lepas tu cerita sebab apa. Cikgu pun suruh pelajar dia buat. Lepas tu cikgu tu balik rumah, malam tu dia duduk. Biasa cikgu buat ada homework kat cikgu. Nak raih kereta. Karangan dia baca nak bagi markah. Satu dia baca, dia tersenyum, dia tahu apa satu tu karangan tu dia baca. Dia baca karangan tu dia menangis, cikgu tu. Lalu suami dia pun tanya, kenapa ni? Buat apa ni sampai menangis? Tak bang, saya baca karangan budak ni. Dah kenapa sampai menangis? Bang, saya suruh budak-budak ni buat karangan nak jadi apa? Ni dia tulis ni. Budak tu tulis nak jadi sesuatu. Agak-agak nak jadi apa? Jangan jawab. Agak-agak nak jadi apa? Siapa dapat jawab betul, saya bagi telefon. Oh, marah kat tuan. Dah ada telefon tu. Cepat-cepat tuan tu. Cikgu tadi kata, bang, tengok karangan budak ni. Budak ni kata, saya nak jadi TV. Saya nak jadi peti televisyen. Lalu dia buat karangan bawah. Ayahku walaupun terlalu sibuk, ayah pulang ke rumah, ayah akan datang ke TV. Saya nak jadi TV. Ibuku walaupun terlalu letih, terlalu sibuk, ibu akan datang tengok TV. Saya nak jadi TV. Adik-beradik, kakak-kakak dan abangku walaupun terlalu sibuk bermain, mereka akan berkumpul dekat TV. Saya pun nak jadi TV. Ahli keluargaku, apabila mereka susah hati, mereka tak tenang, mereka nak cari hiburan, mereka nak bergembira, mereka pergi dekat TV. Saya nak jadi TV. Kakak-kakakku, bila mereka bergaduh, mereka boleh sama-sama duduk dekat dengan TV. Lepas mereka duduk dekat TV, mereka akan tersenyum. Saya nak jadi TV. Allah. Nangis cikgu tu baca karangan budak ni. Lalu suami cikgu tadi kata, kesian kat budak ni, mesti mak ayah dia terlalu sibuk, tak peduli dia. Cikgu tu kata, abang, ni karangan anak kita. Allahu Akbar. Saya ni sedang buat sampling sebenarnya. Saya sedang buat sampel keberkesanan bercerita untuk menyampaikan mesej. Ya, maksudnya nak sampaikan mesej, beri perhatian pada anak-anak, tapi antara tekniknya ialah dengan cara cerita. Inilah yang di-guide, inilah yang diajar oleh Al-Quran kepada kita, kepada para ayah, kepada para ibu, para guru. Cerita-cerita cukup berkesan. Kalau baca buku-buku motivasi, bacalah yang ditulis oleh Dale Carnegie ke Stephen Covey ke Maxwell dan sebagainya. Mereka ni bawa kisah-kisah. Stephen Covey bawa cerita, Carnegie bawa cerita, Maxwell bawa cerita, ambil pengajaran. Tapi mereka ambil cerita siapa? Abraham Lincoln, Napoleon, Roosevelt, ambil tokoh-tokoh orang putih, Mahatma Gandhi. Kita dalam Quran kita ada banyak cerita sebenarnya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad sebaik-baik cerita. Dalam buku sejarah pula cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi Muhammad jadi nabi umur berapa? 40. Nabi Muhammad wafat umur berapa? 63. Maknanya 23 tahun ni. Ini banyak cerita 23 tahun ni. Dan inilah Islam. Berapa banyak yang kita tahu yang berlaku cerita Nabi 23 tahun. Itulah Islam. Itu kepentingan sejarah. Cerita dalam Quran, cerita batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerita para sahabat. Kita banyak cerita. Kita cari Doraemon juga ada. Dari Raja Rimba juga. Jadi
Islam mengajar pentingnya cerita ini. Dan dalam Quran antara sebaik-baik cerita ialah kisah Yusuf ini. Bima auhayna ilaika hadzal Quran, mengapa yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad Quran ni. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, walaupun sebelum ni kau ni Muhammad tak tahu cerita tentang Yusuf. Nabi Muhammad tak tahu cerita tentang Nabi Yusuf. Nabi Muhammad tak boleh baca Quran, tak boleh baca buku-buku lama, tak boleh baca, Nabi Muhammad tak boleh nak baca, tak boleh nak menulis. Jadi tak tahu. Min qablu laminal ghafilin, sebelum ni kau tak tahu cerita tentang Yusuf ni, melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kisah Yusuf ini. Kisahnya apa dia? Barulah Allah Taala masuk mulakan dengan ayat yang berkait dengan ayat yang seterusnya. Iz qala, kan? Ayat yang keempat. Iz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Ingat ketika mana Yusuf berkata kepada ayahnya gini. Kita kalau dalam Al-Quran ada ayat wa'iz, biasa jumpa tak? Wa'iz ataupun wa'iza. Wa'iz ni maknanya ingat ketika mana cerita. Kamu kena ingat dan kamu kena beri peringatan pada orang juga wahai Muhammad. Begitu. Wa'iz, ingat ketika mana Yusuf cerita pada ayah dia, kamu kena ingat dan kamu kena ingat orang juga. Wa'iz. Itu tafsiran wa'iz. Ingat ketika mana Yusuf berkata kepada ayahnya. Yusuf cakap dengan ayah dia. Dia kata apa? Ya abati. Ya abati dalam bahasa Arab, ayah saya. Apa bahasa Arab sebut ayah saya? Abi, ayah saya. Tapi Nabi Yusuf panggil ayah dia ya abati, dengan maksudnya wahai ayah kesayanganku. Baru ni kita baca kisah Nabi Ibrahim Idul Adha tu. Nabi Ibrahim masa dakwah ayah dia yang menyembah berhala, Nabi Ibrahim juga panggil ya abati, wahai ayah kesayanganku. Nabi Ismail bila nak bagi respon pada Nabi Ibrahim kata sembelih, Nabi Ismail kata qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayah kesayanganku. Dengan makna bahasa para nabi cakap panggil ayah dengan panggilan yang manja. Dengan yang abati dengan makna wahai ayah kesayanganku. Wahai ayah kesayanganku. Maknanya para nabi ni cakap dengan ayah panggilan yang sangat-sangat sopan. Jadi balik ni jumpa ayah, wahai ayah kesayanganku. Ayah kata mau ngigak ke ni? Tak semestinya kita pakai panggilan wahai ayah kesayanganku. Tak semestinya begitu. Tetapi panggilan-panggilan yang manja. Tak sebut daddy pun tak apa. Daddy, papa, papi. Janganlah panggil papi ya. Panggilan ikutlah. Tapi panggilan itu panggilan yang manja, panggilan yang penuh kasih sayang, panggilan yang penuh hormat. Ada orang panggil ayah dia panggil nama. Saya pernah jumpa dia panggil ayah dia panggil nama. Allah, macam orang asli lah juga. Panggil nama pada ayah. Yang panggil dengan panggilan hoi pun ada. Para nabi mereka begitu sopan. Kalau baca kisah Nabi Ibrahim, ayah sembah patung, ayah sembah berhala, panggil ya abadi juga, wahai ayah kesayanganku. Ini bahasa para nabi. Kalau nabi-nabi panggil anak pula, ya bunayya, panggil anak. Bahasa Arab, kalau anakku, ya ibni, wahai anakku. Tapi para nabi panggil ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Kalau Luqmanul Hakim panggil ke anak dia, ya bunayya, wahai anak kesayanganku.
Kita yang ada kat sini pun para ayah panggillah juga begitu pada anak-anak. Tapi tadi macam tadi juga lah, tak perlulah kita balik rumah malam ni, ya bunayya, tengok cerita apa tu. Tak payahlah ya bunayya kan, anak ni apa pula ni, buaya-buaya ni kan. Maksudnya panggillah dengan panggilan yang penuh kasih sayang. Ini secara psikologinya. Ini kaedah digunakan oleh para nabi. Anak akan berasa disayangi, anak akan berasa diberi perhatian. Bagi dengan panggilan baik. Ini tidak. Hoi. Hoi orang yang tak. Ada yang maki hamu pada anak. Na'udzubillah. Itu jadi doa. Nabi Yusuf kata, wahai ayah kesayanganku, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ini isu yang berkait dengan mimpi. Yang pertama sekali, Nabi Yusuf bermimpi. Dalam kisah Yusuf, dalam surah Yusuf ni kita akan jumpa ada 3 mimpi. Ini mimpi yang pertama. Dan mimpi inilah yang ditafsirkan kehidupan Yusuf, menafsirkan, takwilan pada mimpi ini adalah kehidupan Nabi Yusuf nanti. Mimpi melihat bintang, matahari, bulan sujud. Berkenaan dengan mimpi disebut dalam hadis Nabi SAW, mimpi ini adalah satu bahagian daripada 46 cabang-cabang kenabian. Jadi awas, jangan menipu dengan mimpi. Kalau tak bermimpi, jangan kata bermimpi. Sebab kita telah mengkhianati salah satu cabang kenabian. Ini yang pertama sekali. Mimpi adalah salah satu daripada 46 cabang kenabian. Ustaz, saya benarnya saya nak pujuk kawan saya biar jadi baik. Saya rekalah mimpi. Malam tadi saya mimpi nampak awak kena langgar di lori lah. Saya nak suruh kawan saya bertaubat. Tak boleh. Tak boleh. Ustaz, saya pernah buat begitu sebelum ni. Dulu-dulu tu lepas dah lah. Tak apalah. Akan datang. Mimpi disebut oleh Rasulullah sebagai salah satu daripada cabang kenabian. Jadi jangan kita menipu dengan mimpi. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, mimpi ada mimpi yang baik, ada mimpi yang tak baik. Rasulullah SAW menyebut orang yang paling benar mimpinya ialah orang yang paling benar cakapnya. Dia cakap tak pernah bohong. Dia bercakap ini benar. Antara mimpi-mimpi yang benar datangnya daripada orang yang bersifat dia ni memang benar. Dia tak adalah kalau bercakap dengan orang pusing kat sini, pusing kat sini. Kadang-kadang kita benar dengan kawan-kawan, benar dengan pejabat, tapi bohong dengan isteri. Ada yang benar dengan isteri, benar dengan kawan-kawan, tapi bohong dengan anak-anak. Dia yang menangis nak beli aiskrim ni. Anak tu diam, kita tak beli pun aiskrim. Oh tu kira bohong juga. Janji dengan tipu, itu dikira bohong. Imam Al-Bukhari pernah diberitahu ada seorang guru hadis yang hebat di suatu tempat yang jauh. Imam Bukhari pergi musafir jauh ke tempat tu nak pergi cari seorang tu guru, nak cari ilmu. Ni tengok orang dulu cari ilmu, jauh sikit pun cari ilmu. Alhamdulillah lah. Kita malam ni pun ada juga yang datang dari jauh. Ada dari Sungai Buloh, ada dari Ampang, ada dari Putrahad, ada dari Terengganu, ada dari, alhamdulillah lah. Tapi tak boleh nak challenge lagi Imam Bukhari tu. Imam Bukhari musafir jauh. Zaman dulu mana ada kelengkapan musafir macam sekarang. Sebab nak belajar, dengar ada seorang tu guru hebat, Imam Bukhari pergi. Pergi apa-apa tengok tu guru tu tengah duduk menjinakkan kuda. Tok guru panggil kuda, nak tarik kuda ni tok guru buat dengan tangan macam ada makanan kuda kan. Bukan keruk lah. Kuda dia tak keruk. Dia panggil kuda seolah-olah ada makanan kuda. Bila kuda datang tak ada pun. Dia pun tok guru tadi pegang kuda. Imam Bukhari U-turn balik. Tak jadi nak ambil ilmu daripada ilmu ni. Allah. Kata Imam Bukhari, sebab dia telah tipu kuda. Kuda dia tipu, tak mustahil orang pun dia tipu. Cermat ni Imam Bukhari. Jadi Nabi sebut
benarnya mimpi selalunya kepada orang yang paling benar. Diri dia ni cakap dia tak pernah bohong, dia memang jujur. Ada kalanya Allah Ta'ala perlihatkan kepada dia mimpi-mimpi yang benar. Okey. Kemudian dalam bab mimpi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar pada kita dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddith bihi illa man yuhibbu, wa idza ra'a ma yakrah falyata'awwadh billah min syarriha wal yadkhul 3 marrat wa la yuhaddith biha ahadan fa innaha lan tadurrah." Atau kama qala. Ini cerita bab mimpi sikit. Rasulullah kata, sekiranya kamu mimpi suatu perkara yang kamu suka. Contohnya mimpi apa? Siro mimpi apa suka? Tapi kahwin, tak kahwin. Ya? Mimpi untung berniaga, mimpi duduk dalam taman, mimpi berada tempat-tempat yang mengembirakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu bermimpi perkara yang kamu suka, jangan cerita kepada semua orang, kecuali kamu boleh cerita kepada orang-orang yang rapat dengan kamu, orang-orang yang baik saja. Ini mimpi yang baik. Sekali lagi. Tak dengar ni? Okey. Boleh kan? Kalau mimpi yang baik, jangan cerita pada semua orang. Boleh cerita, tetapi kepada orang-orang yang rapat dengan kita dan orang-orang yang baik sahaja. Kalau mimpi yang tak baik, contohnya mimpi apa? Ialah mimpi kena kejar di harimau, mimpi ketakutan, mimpi dalam keadaan ketakutan. Nabi sebut kita kena buat 3 perkara. Kalau mimpi baik macam mana tadi? Kalau nak cerita pun cerita pada orang-orang yang rapat, orang-orang yang baik. Maknanya konsep mimpi jangan cerita kat semua orang. Kalau mimpi baik, kita cerita pada orang-orang yang baik saja. Kalau mimpi yang tak baik, yang pertama sekali, bila terkejut daripada tidur tengah malam tu, falyata'awwadz billah. Yang pertama dia sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kejut tidur jangan cepat, dah saya mimpi bang, jangan. A'udzu billahi dulu. Kalau mimpi yang tak elok, yang pertama falyata'awwadz billah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yadkhul 3 marrat tafala yadkhulu. Yang kedua kena buat tafala yadkhulu ni. Apa keluar? Kalau keluar air liur ni kita panggil meludah. Kalau jangan buat keluar air liur, kan tunjuk suami kat sebelah tu, isteri duduk kat sebelah kan, dia basah ni kat pipi kita keluar air liur. Jangan sampai keluar air liur. Dia ni kita panggil apa? Lah tak kita panggil. Itulah, boleh faham kan? Jadi bila terkejut dari tidur, mimpi yang menakutkan, yang pertama sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua 3 kali tanpa mengeluarkan air liur. Tanpa mengeluarkan air liur. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim ditambah wal yatahawwal, berubah kedudukan. Ini sunnah. Ini 3 perkara sunnah kalau mimpi tak elok. Yang pertama a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua 3 kali. Yang ketiga berubah. Wah, biasa mimpi ngeri. Ada. Jadi kalau kadang-kadang bila kita mimpi jatuh dalam sungai, ada buaya tak? Ada. Ada buaya. Buaya tu sempat gigit tak? Lepas tu tak ada buaya kejar apa? Ya, jambatan patah, jatuh dalam sungai. Tak ada buaya ke ular kejar, tak ada.
Sebab kalau ada buaya, maknanya ada orang nak pergi binah awak. Maknanya kalau tak ada, tak apalah. Sebab tu ada satu buku tuan-tuan, kalau yang ada orang dia banyak bermimpi. Macam saya ni, saya jenis pemimpi juga, tapi jaga tidur tak ingat dah mimpi apa. Tak ingat, kita jenis tak ingat mimpi. Ada orang tak ingat mimpi. Macam awak cerita tadi, jatuh dalam sungai, jambatan batas, takut tak. Saya syurkan beli satu buku Tafsirul Ahlam, buku tafsir mimpi yang dikarang oleh Imam Muhammad Ibn Sirin. Tafsirul Ahlam, kitab yang dikarang oleh Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin. Dia karang kitab tafsir mimpi. Jadi dalam kitab dia tu dia ada tafsir mimpi, kalau kena kejar dia binatang, kalau mimpi banjir, kalau mimpi terkecil, kalau mimpi baca Quran, kalau mimpi bini, banyak tafsiran. Ada sahabat saya seorang, dia duduk dalam penjara, kawan dalam penjara. Masa dia duduk dalam tahanan, dia bermimpi. Dalam mimpi dia tu dia baca satu surah. Saya tak ingat dah dia cerita surah apa, surah. Adalah dia baca Quran dalam surah tersebut. Dia ingat dia baca surah tu dalam mimpi. Dia terkejut tidur, tengah malam tu dia catat surah yang dia baca, mimpi baca surah ni. Besok dia cari buku Tafsir Ahlam Ibn Sirin tu. Cari Ibn Sirin ada sebut, orang yang bermimpi baca surah ni, dia ni tidak akan dikalahkan oleh jin dan syaitan. Dia boleh melemah, mengalahkan jin dan syaitan. Dia baca tafsiran ni, dia kata dah aku tak pandai nak berobat jin ni. Dan masa dalam tahanan, kebetulan ada seorang Arab dari Jazair, dari Algeria, duduk sekali dengan dia. Tu Syekh tu yang ajar. Syekh tu ajar dia bacaan ayat apa semua, ayat-ayat ni kalau kamu orang ada masalah ni kau baca ayat. Sekarang ni sahabat saya tu dah jadi ghostbuster lah. Dia duduk kat baling. Ada penalatan pelumpur dan sebagainya. Mengajar kat masjid banyak juga. Tapi orang yang rumah ada masalah, tak boleh nak tidur, dia panggil dia. Dia pergi tidur, dia mayang baca Quran tu. Subhanallah. Dia baca tafsir, dia kata dulu dia ni tak pernah pun orang kena rasuk, orang kena apa dia baca. Tapi lepas dia baca, dia mimpi, dia baca tafsir Ahlam tu. Bila dia belajar sikit ayat-ayat terkait dengan ni, subhanallah, menjadi. Dia kata, aku pun tak tahu, aku baca ayat dia lagi. Subhanallah. Jadi ada orang yang Allah Ta'ala beri ilmu menafsirkan mimpi, tetapi bukan semua orang. Dan cara yang terbaik, sebab itulah kalau mimpi tadi, kalau mimpi yang buruk, Nabi kata buat 3 perkara dan jangan cerita kat orang. Mimpi yang buruk jangan cerita kat orang. Sebab apa? Fa innaha lan tadurra. Sesungguhnya mimpi yang buruk itu sekali-kali tak akan beri mudarat kepada kita. Tapi kalau kita cerita mimpi yang buruk, kita pergi cerita kat orang yang tak apa-apa, dia tafsirkan yang bukan-bukan, tiba-tiba berlaku masalah dalam hidup kita, akan diganggu secara psikologi. Jadi dalam Islam begitulah panduannya dalam bab mimpi. Ada hadis menyebut mimpi ni ada 3 perkara, ada 3 bentuk. Satu, mimpi yang memang gangguan-gangguan syaitan. Yang kedua, mimpi perkara yang memang kita duk fikir sangat. Kita duk fikir sangat. Kita duduk fikir satu perkara. Orang nak beresa akhir tahun. Orang yang nak buat apa? Dia nak buat satu-satu perkara. Dia duduk fikir sangat. Dia fikir sangat tentang bisnes dia. Dia duduk fikir sangat tentang anak dia. Anak dia nak buat operation, nak buat pembedahan. Dia fikir sangat. Yang kedua, itu pun kadang-kadang termasuk dalam mimpi. Yang pertama tadi mainan syaitan. Yang kedua, yang dia banyak berfikir. Dan yang ketiga, di antara ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala, isyarat-isyarat baik, mimpi-mimpi yang baik. Itu tak mustahil berlaku. Subhanallah. Satu mimpi yang hebat. Di Mekah, setiap kali musim haji, radio di Mekah setiap petang akan buat soal jawab bab haji. Ada orang telefon, Syekh, apa hukum ni?
Syekh jawab, apa hukum ni bab haji, bab umrah, bab ihram semualah. Satu petang, macam biasa, ni live punya program, seorang perempuan telefon. Tuan Syekh, saya nak tanya sikit. Silakan. Saya nak tanya tentang mimpi saya. Syekh tadi kata ni rancangan soal jawab haji, bukan cerita bab mimpi. Tapi tak apalah, cubalah. Kalau saya boleh tafsir, saya cuba tafsirkan. Kalau saya tak boleh, saya cakap wallahu alam. Lalu perempuan tu kata, Tuan Syekh, saya bermimpi melihat seorang lelaki tawaf di Kaabah dalam keadaan telanjang. Dia nampak orang tawaf dekat Kaabah dalam keadaan telanjang. Lalu Syekh tadi kata, wallahu a'lam. Apa yang saya faham dari mimpi puan, orang tawaf telanjang dengan makna orang itu telah mendapat haji yang mabrur. Saya tafsirkan tawaf telanjang dengan haji yang mabrur berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dapat haji mabrur pulang ke tanah air seumpama bayi yang baru dilahirkan. Macam mana? Bayi baru lahirkan, dia pakai pamper ke pakai seluar? Telanjang kan? Syekh tu taklah tanya, bini saya tanya ni. Jadi Syekh itu menafsirkan mimpi tadi dikaitkan dengan hadis Nabi. Syekh itu kata lelaki itu sedang tawaf wida', tawaf selamat tinggal. Dia nak baliklah ke tanah air telanjang dengan makna seperti bayi yang baru dilahirkan. Dia dapat haji mabrur, segala dosa dia telah dihapuskan sebagaimana bayi tak ada dosa. Itulah tafsiran mimpi saya. Sekiranya puan kenal lelaki tersebut, sampaikan berita gembira kepada lelaki tersebut bahawa dia telah mendapat haji yang mabrur. Perempuan tadi jawab dengan penuh emosi, Syekh, demi Allah, orang yang saya lihat dalam mimpi ialah Tuan Syekh. Rancangan live itu berhenti masa itu sebab Syekh itu sebab nangis, tak boleh nak teruskan anak. Nak kata kita sambung besok. Ya. Jadi kuliah kita pun kita sambung minggu depan. Wallahu a'lam. Kita sambung lagi kisah Nabi Yusuf, kita dah pukul 9 ni insya-Allah. Kita sambung lagi kisah Nabi Yusuf minggu depan. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk sedikit maklumat kepada semua yang hadir, insya-Allah tapak masjid kita yang lama, Masjid Al-Islamiyah, tapak masjid kita yang lama akan di-convert jadi ma'had tahfiz. Kita akan buat sekolah tahfiz masjid sekarang, akan buat sebagai sekolah tahfiz. Dan batch pertama akan mula belajar pada bulan Januari ni lah. Dan pendaftaran sekarang dibuka pada anak-anak yang berumur 7 hingga 15 tahun. Boleh daftar lah. Umur 7 hingga 15 tahun. Umur 42 tak boleh daftar. Jadi pada yang berminat, dan untuk anak lelaki saja dulu. Anak lelaki saja kan? Kero. Lelaki saja dulu kan? Untuk anak lelaki dulu berumur 5 hingga 7 hingga 15 tahun. Borang ada kat dinding-dinding kat luar, ataupun boleh jumpa JK Masjid kalau nak tanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.